telah tunduk dan serah kepada perintah Allah. Nabi Ibrahim AS tunduk dan serah kepada perintah Allah, taat kepada perintah Allah untuk melaksanakan menyembelih anaknya. Dan Nabi Ismail AS tunduk kepada perintah Allah dan perintah bapaknya. Dan apabila Nabi Ibrahim memalingkan wajah anaknya Nabi Ismail, wajah menghadap bumi dan bersedia untuk meletakkan pisau pada sentuhnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dan menyeru, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan misi perintahku. Sesungguhnya begitulah kami membalasi orang-orang yang melakukan kebaikan. Inna hadza lahul bala'ul mubin." Sesungguhnya ini adalah merupakan satu ujian yang amat nyata dan hebat. Wa fadainahu bijibin azim. Dan kami telah menebuskan Ismail AS dengan seekor korban yang amat besar dan agung. Itulah seekor kambing kipas daripada syurga. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami telah meninggalkan sunat itu kepada orang-orang yang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Salam keselamatanlah ke atas Nabi Allah Ibrahim AS. Ini suatu lagi perintah yang sukar, boleh saya katakan tidak mampu ditanggung oleh manusia. Kita semua tahu bahawa Allah tidak akan memerintahkan, melainkan sesuatu yang mampu untuk dilakukan oleh manusia. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan dengan kemampuan di luar kemampuan manusia. Mustahil Allah Ta'ala akan membebankan dan memberatkan manusia. Tetapi boleh sampai habis saya katakan bahawa perintah untuk menyembelihkan anaknya ini adalah satu perintah yang mustahil oleh manusia untuk mampu lakukan. Tetapi Nabi Allah Ibrahim AS, seorang yang mempunyai keimanan yang sangat tinggi dan jitu terhadap kekuasaan dan kebenaran, kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang yang mempunyai rasa pengabdian yang penuh kepada Allah, sedar bahawa dia adalah hamba Allah, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang memberikan dia anak, dan Allah yang berkuasa untuk mengambil anak itu semula. Segala-galanya adalah milik Allah. Keyakinan yang begitu akhirnya membawa kepada penyerahan yang total Nabi Ibrahim AS kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat hebat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita, mencampakkan kepada kita sedikit sebisan hakikat pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS di waktu-waktu dan musim-musim yang mulia ini, dan dikekalkan sifat keimanan, perhambaan dan pengorbanan itu pada kita sepanjang kita menjalani kehidupan di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. آمين آمين يا موفق الصالحين وقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين وفي قلب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الله أكبر 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 ولله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقواه، فإنه لا نجاة لكم إلا بتقوى الله عز وجل. Wahai sekalian jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah. Itulah pesanan para anbiya, itulah pesanan para siddiqin, itulah pesanan orang-orang yang mengasihi dan mencintai kebaikan kepada manusia. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjunjung segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua berjaya dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
InsyaAllah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah korban. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima daripada kita ibadah itu. Tidak memanjangkan melainkan ingin menyebut beberapa rukun fikah mengenai korban. Korban ini adalah merupakan suatu sunat yang muakkad dalam mazhab Syafi'i dan merupakan sesuatu yang wajib dalam mazhab Syafi'i, dalam Hanafi. Dalam mazhab Hanafi korban merupakan sesuatu yang wajib. Sebab itu kita melihat di India ini kemudian merupakan antara tempat yang paling banyak berlaku korban kerana hukumnya wajib ke atas mereka. Dalam mazhab Syafi'i korban adalah merupakan sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Nabi SAW dan semua para sahabat, hampir semua para sahabat tidak terkecuali daripada melakukan ibadah dan melibatkan diri dengan ibadah korban yang mulia ini. Dan hukum sunat muakkad itu akan bertukar menjadi wajib dengan dua perkara. Pertama, apabila seseorang itu bernazarkan, niat untuk menazarkan korban kerana Allah. Lalu korban yang menjadi sunat itu bertukar menjadi wajib. Yang kedua, apabila seseorang itu menunjuk dengan isyarat tangan ataupun dengan isyarat muka yang menunjuk kepada binatang yang hendak dikorbankan, yang dimilikinya, lalu dia berkata ini adalah korban. Ya, apabila dia berkata begitu, maka hukum sunat itu telah menjadi wajib. Dan seolah-olah dia telah melakukan perjanjian ataupun mengisytiharkan perjanjian dengan Allah ingin mengorbankan korban ini, maka sama seperti nazar menjadi wajib. Dan apabila menjadi wajib, maka tidak dibenarkan dia menjamah walaupun sedikit pun daripada daging korban itu. Bahkan semuanya diserahkan kepada Allah, dikorbankan dan diberi kepada fakir miskin. Tetapi apabila korban itu sunat, maka disunatkan kita menjamah sedikit daripada daging yang penuh dengan keberkatan. Kerana daging korban tak sama dengan daging sembelihan biasa. Dia merupakan daging yang berkat. Jadi sebab itu datanglah beramai-ramai ke masjid, sama-sama kita menjamah sedikit daripada daging yang korban yang berkat. Dan kita ingatlah kepada sahabat-sahabat kita yang lewat, agar semuanya dapat menjamah seorang sedikit daripada daging yang mulia dan korban. Janganlah kita mengambil semuanya sehingga kita tak tinggalkan pada orang yang di belakang. Lalu kita biarlah semua ahli perayaan kecil ini dapat menjamah sedikit daging yang penuh keberkatan. Dan disunatkan selainnya dia beri kepada fakir miskin dan dihadirkan kepada sahabat-sahabat dia daripada kalangan orang yang bukan fakir miskin. Cuma bedanya apabila daging korban itu diberikan kepada fakir miskin, maka diberikan atas jalan tamlik. Maksudnya memilikkan daging korban itu kepada fakir miskin dan disunatkan secara mentah. Lalu fakir miskin memilikinya. Dia bebas melakukan apa sahaja. Dia nak masak ke ataupun dia nak jual, nak ambil duit, nak ambil untung pun boleh. Tetapi apabila daging korban itu diberikan kepada orang kaya, maka diberikan atas jalan hadiah. Maka tidak boleh, tidak dibenarkan orang kaya pula menjual daging korban itu dan ambil untung. Dia hanya boleh makan dan beri makan ahli keluarga. Itu beza apabila daging korban diberikan kepada fakir miskin dan diberikan kepada orang kaya. Kemudian ada satu lagi ibadah yang perlu kita teruskan selepas daripada soalan ini, iaitu takbir raya pada hari raya Aidil Adha berterusan untuk sampailah ke akhir hari tasyrik, lepas asar pada hari tasyrik, iaitu hari ke-13 Zulhijjah, ayat tasyrik. Dan disunatkan bertakbir setiap kali selepas solat. Sunat bertakbir setiap kali selepas solat fardu. Maka kita sunat bertakbir dan janganlah kalau ikhlaskan peluang ini walaupun kita semayang berjemaah akhir ataupun semayang sendirian di rumah. Wirid yang paling afdal pada 3 hari ini dan 3 hari selepas ini ialah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peluang setahun sekali. Janganlah pula kita melepaskan peluang ini, lepas naik kita pergi wirid-wirid biasa dan kita tinggalkan takbir. Lalu kita meninggalkan sunnah yang agung. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين
والمؤمنين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعد علينا بعوائدك الخيرات يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم رد شبابنا وفتياتنا إلى دينك ردا جميلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية ملكنا سلطان شرف الدين إدريس سائل المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدل العون والهداية والتوفيق عليه وعلى آله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. ولله تسمع الأهل عرفة والحمد لله رب العالمين.